Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya baru saja balik dari aktiviti riadah saya pagi ini. Oleh kerana di luar tu sangat bising, maka saya memutuskan bersiaran di bilik saya. Hari ini saya ingin berkongsi tentang perkara subjek yang sering saya sentuh, sering saya petik dalam posting media sosial saya, iaitu pasal NLP. Malah NLP juga sering saya gunakan dalam saya menyampaikan dan perkongsian tentang kecemerlangan pelajar sekolah menengah. Tapi bukanlah bermakna saya orang yang paling layak boleh bercakap tentang NLP ini. Masih ramai di luar tu yang dari kalangan coaches yang mendapat penerapan antarabangsa yang lebih layak. Tapi sedikit pengalaman, saya cuba menyampaikan dengan kaedah yang paling mudah. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa itu NLP? Bagi saya, NLP adalah modul, tool atau metodologi bagaimana kita mencipta, menghasilkan komunikasi berkesan, bagaimana kita membina diri kita menjadi cemerlang, dan bagaimana kita terapi jiwa kita, psikoterapi. Maksudnya, kita bercakap, orang dengar, kita ubah diri kita supaya lebih berjaya, dan kita ubah keadaan sedih menjadi ceria, takut menjadi berani, malu menjadi mau, dan seterusnya. Itulah NLP. Jadi NLP adalah pasal neuro, cara berfikir, linguistik, komunikasi, dan programming atau manual atau sikap itu. Ia saling melengkapkan. Kita hanya berjaya beraksi apabila kita mencipta apa yang dipikirkan. Kita hanya boleh mempengaruhi orang dengan istilah dan bahasa yang wajar. Tuan-tuan dan puan sekalian, neuro-linguistic programming. Apa itu neuro? Neuro adalah otak. Tapi yang paling penting bukan otak itu. Apa yang dicipta oleh otak itu? Ia adalah minda dan pemikiran. Malah otak itulah yang mengurus diri kita. Otak memastikan kita bernafas. Otak memastikan sistem badan kita terurus. Otak memastikan sistem antibodi kita berjalan dengan baik. Dan minda ataupun pemikiran yang menyebabkan kita bertindak. Jadi sikap kita adalah bermula dengan minda. Oleh kerana minda ni cara berfikir, kita boleh ubah dengan cara berfikir lain, maka sikap pun boleh berubah. Maka NLP itu adalah sikap manusia sentiasa dan boleh berubah. Ia sangat fleksibel, kecuali kita tidak mahu. Kita lebih selesa dalam zon selesa kita, malah kita mencipta pula alasan tidak mahu. Jadi, ia adalah pasal sikap. Apa inputnya? Inputnya adalah apa sahaja yang merangsang minda kita. Ia adalah apa yang kita dengar, apa kita lihat, apa kita rasakan, bau dan rasa minda. Kita anggap dia ada stimulus.
stimulus yang boleh merangsang otak kita mencipta satu pemikiran. Ia bergantung bagaimana ketajaman teria kita lah. Sebab input itu akhirnya apa yang kita suka, ia adalah pilihan kita. Jadi mata melihat apa, telinga mendengar apa, badan merasakan apa. Sebab outputnya mesti sikap kita. Itulah outputnya. Sikap adalah ciptaan yang dikatakan sebagai pemikiran atau kesedaran penjudah apa yang kita mahu. Tentulah bagaimana. Jadi yang dicipta itu adalah bagaimana otak memberi tafsiran, alasan, persepsi, mencipta emosi, menganggapnya adalah benar, mahu dan bagaimana, ataupun mentafsir semula, atau mereframe, atau berubah terus. Dan kepercayaannya, ia dikatakan sebagai wayang minda. Jadi, itulah output yang penting bagaimana sikap tercipta wayang minda yang terjadi dari stimulus yang merangsang otak kita. Keduanya pasal linguistik. Linguistik itu apa? Ia adalah komunikasi. Kepada saya dan kepada pengamal kebanyakan NLP, linguistik adalah komunikasi. Komunikasi itu adalah perkongsian maklumat. Pentingnya bukan maklumat itu, perkongsiannya. Ia bergantung bagaimana orang boleh berkongsi. Bukan apa yang kita tahu, tetapi bagaimana orang boleh menerima. Kadang-kadang orang gagal menerima atau kita gagal menyampaikan dengan baik. Dua-dua sama lah tu. Kadang kita salah nyampaikan. Kadang-kadang orang tak minat pun, bukan bidang dia. Bagaimana menentukan komunikasi itu berkesan? Ia adalah repo. Itulah kuncinya. Repo ataupun hubungan mesra atau merapatkan jurang perbezaan minda ataupun tidak ada perbezaan pandangan. Maka bila tidak ada pandangan, ia adalah satu perkongsian yang sangat berkesan. Ia dengan mudah dapat dipengaruhi. Sudah tentulah ada faktor-faktor lain, bahasa dan istilah yang digunakan dan kesannya, impak komunikasi itu. Misalnya apa yang saya lakukan sekarang. Dulu saya suka tulis, tapi menulis hanya memberi kesan 80% kesan komunikasi. Maka saya suka buat video klip, walaupun susah, tapi saya menyampaikan dengan tonasi dan body language yang wajar. Tuan-tuan dan puan sekalian, repo itu kunci kepada bagaimana kita mempengaruhi orang. Misalnya, apabila seorang guru, secara psikologinya kita mula menerima apa saja katanya. Bila kita bercakap dengan seorang ustaz, automatik kita merasakan kata-katanya adalah pasal syurga dan neraka. Ia ada kesan psikologi. Jadi itu repo. Kita pun berkawan sudah tentu dengan orang yang kita suka. Orang meniaga pun dengan orang yang mereka suka. Kita berurusan pun dengan senang hati orang yang kita suka, percaya dan yakin. Ia adalah pasal repo. Repo itulah menentukan keberkesanan komunikasi. Akhirnya pasal program, Neuro-linguistic programming. Program itulah manual ataupun prosedur lah, cakap kita lah, kelaziman yang kita lakukan menjadikan kita siapa ataupun habit kita.
Tapi sudah sikap, kelaziman, habit sentiasa boleh dicipta dengan keadaan-keadaan tertentu. Dalam NLP ada pattern bagaimana membuang rasa fobia, pattern bagaimana menukar rasa takut menjadi berani, pattern bagaimana merasakan diri sangat cemerlang dan yakin. Terlalu banyak pattern. Kuncinya mengubah cara berfikir. Sebab NLP itu ataupun programming itu adalah bagaimana kita mengurus cara berfikir, bagaimana kita mengurus emosi dan state kita, bagaimana kita mengurus frame ataupun slogan yang kita mahu. Akhirnya ia akan membantu bagaimana kita menjana sikap. Ia bukanlah kesan serta-merta, tapi proses latihan. Kita tiap kali tuan-tuan berdoa supaya diberi taufik dan hidayah. Itu pun latihan. Kita setiap kali kita mahu diberi taufik dan hidayah, itulah yang kita teruskan mencari taufik dan hidayah Allah. Ia akhirnya tentang apa yang kita mahu. Kita bukan buat apa yang orang lain mahu. Kita adalah apa yang kita inginkan. Jadi tuan-tuan, NLP itu apa? NLP adalah bagaimana kita boleh mengubah sikap, tentulah dari tidak baik berbaik ataupun yang baik bertambah baik. Dia satu permindahan emosi dari emosi yang tidak baik kepada emosi yang lebih baik yang boleh menjadi sikap yang baik. Kedua, dilepas ketajaman diri, apa yang kita lihat, apa yang kita cari. Kalau kita asyik melihat kesalahan orang, itulah yang kita dapat. Kalau kita sentiasa mencari kesamaan, itulah yang kita akan cakap. Kalau kita sentiasa mencari sesuatu yang orang tidak suka, itulah yang kita dapat dan selalu sebut. Ketiga, dilepas awal minda, air apa yang tercipta dalam pikiran kita. Ia adalah apa yang kita mahu. Termasuklah hidayah dari Allah. Keempat, pasal kesedaran apa yang kita mahu. Kita mendengar sesuatu, apa yang kita mahu. Kadang soalan itu jawapan. Bila kita menghadiri taklimat, apa yang kita mahu. Kita memahami tata cara. Kita menghadiri kuliah, kita mendengar apa kata Ustaz dalam ceramahnya. Dan bagaimana ia berlaku dan berkesan, ia adalah dengan repo yang baik. Tuan-tuan, semuanya itu adalah pasal diri sendiri. Tidak ada langsung pasal orang lain. Sikap kita, diri kita, wayang minda kita, keinginan dan impian kita, dan repo kita. Semuanya pasal diri sendiri. Jadi, NLP adalah bagaimana kita mengubah sikap dan minda kita. Lebih dari itu, bagaimana kita cuba boleh mengubah orang lain berfikir dan sikap orang lain. Jadi NLP adalah modul kecemerlangan diri, komunikasi yang berkesan, dan terapi jiwa kita. Sekian, terima kasih.